Dah boleh mula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada petang ini kita meneruskan kajian Asma'ul Husna yang ke-14, iaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar memberi maksud Allah yang maha mengampunkan dosa akan hamba-hambanya yang berdosa dan bersalah. Di bawah itu ada doa berkaitan dengan Al-Ghaffar. Nanti sekejap lagi kita akan baca beramai-ramai, menunggu jemaah supaya lebih ramai datang. Sebelum itu, izinkan untuk Ustaz membuat sedikit perbincangan tentang maksud Al-Ghaffar. Al-Ghaffar diambil daripada perkataan Ghafara. Ghafara bermakna satara. Ghafara bermakna satara, memberi maksud mengampunkan, artinya menutupi, satara. Tuan-puan mungkin biasa mendengar perkataan sitar. Sitar bahasa Arab maknanya menutup. Apa arti menutup? Begini, kalaulah kita bertemu dengan seekor kucing yang mati, kemudian kita pun gali lubang dan kita tutup, maka tutup itu disebut ghafara ataupun satara. Allah Subhanahu wa ta'ala demi nak menjadikan kita ni ahlul jannah, ahli syurga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berusaha untuk nyah buang atas nama Al-Ghaffar, menutup dan menimbus akan dosa-dosa kita. Apa justifikasi menutup, menimbus dan nyah dosa kita? Sebab logik dan kata kunci sangat mudah, iaitu pahalalah yang menentukan seseorang itu ke syurga, manakala dosalah yang menentukan seseorang itu ke neraka. Itu perbincangan yang paling asas. Tunggu lagi, kalau kita nak elaborate secara ilmiahnya, yang paling besar menentukan seseorang itu ke syurga ataupun ke neraka ialah Rahman dan Rahim Allah Azza wa Jalla. Namun kita bercakap dari segi sunnatullah fi khalqih, sunnah Allah pada kejadian alamnya, iaitu pahalalah yang menjadi sebab musabab kepada seseorang itu masuk syurga, manakala dosalah yang menjadi sebab musabab kepada seseorang itu masuk neraka. Baik, kenapa Allah Azza wa Jalla itu bersifat dengan Al-Ghaffar? Jawapannya ialah kerana manusia ini tidak ada seorang pun yang maksum. Nilai al-asamah, bersih, suci daripada dosa dan maksiat ini tak berlaku kepada mana-mana manusia, melainkan hanya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Boleh jadi ada di kalangan kita berkata begini, apa dosa saya Ustaz? Nah, kita yang berada pada zon yang kita bertahafuz, menjaga
sungguh-sungguh daripada terjebak ke kancah dosa. Kita cuba jaga diri kita, rezeki, make sure semuanya halal belaka. Yang wajib maupun taat kita buat belaka. Yang makruh ataupun haram kita avoid daripada terjebak. Dan kita berada pada daerah syariah compliant saja. Ini seputar hidup kita. Tiba-tiba dinasihat kepada kita, jangan buat dosa ya. Biarpun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Maha Al-Ghaffar, Maha Pengampun, tapi Allah tidak suka kepada hamba yang buat dosa. Lantas kita pun respon, apa dosa saya? Seorang ibu ayah yang diminta supaya berlunaklah dengan anak yang keras kepala. Anak tu memang macam tu, dengan ilmu yang tak seberapa, pengalamannya singkat, maka kadang-kadang derhaka kepada ibu ayahnya berlebihan. Tapi tak apalah, biar kita yang mengalah, biarlah kita yang mengalah. Pada masa kita kata, buat apa saya nak mengalah dengan anak saya? Apa dosa saya? Bagi yang berkata demikian dengan menggunakan statement apa dosa saya, maka jawapannya mudah saja. Dosa yang paling besar kepada sesiapa yang berkata apa dosa saya, itulah dosa dia. Ulang suara. Bagi seseorang yang bila berkelahi, bila clash suami isteri, okey, akhir sekali dinasihatkan, suami minta maaflah dengan isteri, isteri minta maaflah dengan suami, tiba-tiba kita pun angkat suara, apa dosa saya dengan isteri saya? Dia yang buat salah. Apa dosa saya dengan suami saya? Dia yang buat salah. Ini dia, saya list down 1,000 kesalahan. Bagi yang berkata demikian, dosanya ialah, itulah dia dosa. Dosa yang dia tidak perasan dia berdosa. Tidak ada dosa yang paling besar dalam hidup kecuali dia tidak perasan dia adalah hamba yang berdosa. Buktinya apa dia? Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tuzakku anfusakum. Tolong jangan angkat diri sendiri. Atau bahasa mudah, tolong jangan makan di perasan. Wala tuzakku anfusakum. Tolong jangan makan di perasan. Dan budaya makan di perasan inilah yang telah memerangkap iblis, yang hujungnya membawa kepada kufur. Apabila Allah Azza wa Jalla memerintahkan iblis supaya usjudu li Adam, wahai iblis, tolong ya, sila sujud kepada Adam sebagai at-takrim wal waqar, penghormatan kepada makhluk baru yang aku ciptakan, kata Allah Azza wa Jalla. Iblis kata, buat apa untuk aku sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan Adam daripada tanah. Sifat tanah ni lantung dah tinggi mana sekalipun ke udara, pasti hujungnya akan jatuh ke bawah. Banding dengan api, tuanglah ke bawah, hujungnya akan melonjak ke atas. Nak beritahu aku ni adalah jenis baka tinggi, aku ni etnik yang tinggi, tak boleh tunduk kepada yang rendah. Dan pada masa itu iblis tak terasa dia ni berdosa. Dia terasa dia betul memanjang. Dia tak terasa dia melakukan dosa, atau bahasa mudahnya, apa dosa aku? Apa kesalahan aku? Apa justifikasi untuk aku tunduk kepada Adam? Maka akhir sekali Allah Subhanahu wa ta'ala nyahkan iblis daripada syurga. Kenapa? Kerana gara-gara hidup makan di perasan, tak terasa diri ini berdosa. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin sekalian, kalaulah kita boleh buat satu teka-teki lah petang ni, ustaz boleh anjurkan teka-teki kepada tuan-puan, maka bunyi teka-tekinya begini. Hadirin, apakah perkara yang paling berbahaya dalam dunia? Wah, kau nak jawab banyak cara boleh jawab tu kan. COVID-19 ustaz, itu paling berbahaya. Ya, ustaz kena akur. Betul. Tapi yang paling
paling berbahaya tentunya bukan COVID. Bisnes lah ustaz, inject capital, kemudian drop, kemudian tergolek-golek jatuh, bankrupt, jutaan ringgit rugi. Ini paling berbahaya. Benar, tapi bukan masuk dalam kategori paling berbahaya. Oh na'udzubillah, divorce suami isteri, sedangkan di belakang tu ada anak, cucu, reputasi, tiba-tiba bercerai, maka itu paling berbahaya. Benar, tapi masih lagi bukan paling berbahaya. Maka tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam hidup sesiapa sekalipun kecuali ni tuan-puan ni senyap ni faham ke tidak sebenarnya? Apa dia macam je terkesan dengan COVID 3 angka bahaya tu, dah naik 3 angka semula. Tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam hidup kita kecuali dosa yang kita lakukan. Demi Allah, ini yang paling berbahaya. Kita jatuh bankrupt berbahaya, tapi tidak setara dosa yang kita lakukan. Kita dihina, dimaki, dicemuh, difitnah, benar berbahaya, tetapi tidak separah dosa yang kita lakukan. Kita boleh bangkit daripada bisnes kita yang bankrupt, kita boleh rujuk balik kepada pasangan yang bercerai. Nah, kita boleh buang fitnah yang orang calarkan kepada kita, yang akhir sekali melantun semula reputasi kita jadi bagus. Artinya ada penyelesaian. Tetapi dosa yang kita lakukan, jika kita tidak membuat U-turn, turning point, namanya taubat, itu sangat berbahaya. Berbahaya untuk dunia kita, apatah lagi berbahaya untuk akhirat kita. Ulama hadirin sekalian cuba membantu kita dalam memberikan satu kefahaman yang lebih jelas untuk kita absorb knowledge, feel the feeling, rasa satu rasa setara mana kat bahaya dosa ni. Begini, setara ni, kita pergi ke kedai hardware, beli paku payung. Ni faham, tahu tak paku payung? Syekh tak tahu? Ya, paku payung ni macam mana mak paku payung? Paku atap. Oh, pandai. Paku atap. Orang JKR ni orang teknikal. Paku atap. Okey, paku payung, paku atap, beli sekilo, kemudian kita tabur di jalanan. Tabur. Yang bahagian payung tu kat bawah, yang bahagian mencacak tajam tu kat atas. Susunnya. Kemudian kita sendiri yang melangkah, kaki kita sendiri yang mengangkat, kaki kita sendiri yang menuju mana bahagian tajam paku payung tu, dan kaki kita sendiri yang pijak. Bayangkan hadirin sekalian, paku payung yang tajam tu tambah lagi berkarat pula, dengan tapak kaki kita tu lah tak berselipar, tak berkasut, original tapak kita. Cari mana posisi yang tepat, kemudian pijak. Sakit tu. Kok sakit? Katakan. Kok menderita? Katakan. Kok stres? Katakan. Kok depres? Katakan. Kok tension? Katakan. Kok merau? Katakan. Oh, itu bau kaki kanan, melangkah kaki kiri. Cari mana position. Oh, ni dia paku payung ni. Okey, sasarkan lagi pada tapak kaki, kemudian betul-betul exactly, betul-betul tapak kaki, kemudian sakit. Hanya orang yang mati rasa saja tak sakit, dan itu sangat bahaya. Begitulah perumpamaan hadirin sekalian. Tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam hidup kita kecuali dosa yang kita lakukan. Apakah implikasi yang paling besar apabila dosa yang kita lakukan itu, dan kita membiarkan dosa itu berkarat dalam hidup kita? Kalaulah kita biarkan paku tadi melekat dan melekit
terpacak pada tapak kaki kita dan kita biarkan dia silap hari bulan membengkak kaki kita, silap hari bulan kuman akan masuk dan hujungnya kena potong, maka kesan daripada dosa yang berterusan yang kita tak pergi kepada Allah, fafirru ilallah, pergi cari Allah yang bersifat Al-Ghaffar, kesannya yang paling besar namanya qaswatul qalb. Nah, kesan dosa yang paling besar yang dikatakan paling berbahaya namanya qaswatul qalb. Qaswatul qalb maknanya hati jadi keras. Hati jadi keras. Kita boleh namakan hati jadi keras. Kita boleh sebut secara lebih detail namanya ma'yar yakhtalif. Kayu ukur mulai menjadi songsang. Fa inna tiba'al hawa yu'ammi 'ainal qalb. Fa yara sunnata bid'atan wa yara bid'ata sunnatan. Sesungguhnya dengan seseorang itu berterusan melakukan dosa, akhir sekali qaswatul qalb, keras hati itu membawa kepada yu'ammi 'ainal qalb, dibutakan mata hatinya. Apabila seseorang itu dibutakan mata hatinya, fayara sunnata bid'atan wa yara bid'ata sunnatan, dia melihat sunnah itu bid'ah, bid'ah itu sunnah. Dia melihat baik itu buruk, buruk itu baik. Dianggapnya dosa itu pahala, pahala itu dosa. Dianggapnya rasuah itu transparent, transparent itu lambat kaya. Nah, dianggapnya isteri dia itu isteri dia, isteri orang pun isteri dia. Dianggap menindas orang itu satu kemewahan, kelazatan, dan itu dianggap berprestige, boleh menunjukkan kehebatan, dan berbuat dengan buat baik dengan sesuatu itu dianggap merendah diri. Masya Allah, kenapa kayu ukur itu begitu sekali tunggang langgang? Sebab qaswatul qalb. Bahaya hadirin sekalian. Yang ni dia akan jadi makin tua orang lain makin taubat, makin tua makin membuat U-turn kembali ke pangkal jalan. Makin tua hartanya makin disisih untuk akhirat infak. Makin tua makin dekat dengan solat dan masjid. Makin tua makin taubat. Tapi dia tak. Makin tua makin jahat. Makin tua makin gatal. Makin tua makin miang. Makin tua makin rakus. Makin tua makin monopoli. Makin tua makin zalim. Hello. Ini pada tadi senyap ya. Baik-baik orang JKR ni. Mudah dibentuk. Puncanya ialah kerana qaswatul qalb. Dan hati pada masa itu ulama kata bila sampai qaswatul qalb, hilang satu nikmat yang paling besar pada hati tersebut, namanya mati rasa. Ni kita nak pergi kepada Al-Ghaffar sekejap lagi. Mati rasa. Mati rasa ni macam mana perumpamaan dia? Okey, lidah kita ni hadirin sekalian, Allah bagi satu nikmat, nikmatnya rasa. Makan gula rasa manis, makan lada rasa pedas, makan garam rasa masin. Itu nikmat yang besar tu. Cuba bayangkan satu ketika, cuba imbas, maybe ada masa kita demam, panas, whatever, hilang rasa tu. Makan gula tak ada rasa manisnya, makan pedas tak ada rasa pedasnya. Ini bahaya tu, mati rasa. Demikian juga orang dengan dosa hadirin sekalian. Bila buat jahat kepada orang tak rasa berdosa, bila tipu orang tak rasa berdosa, bila bangun lewat pagi subuh tengok-tengok waktu sudah masuk, oh dah pukul 7 suku dah habis waktu subuh, tak rasa berdosa. Bila rasuah tak rasa berdosa, bila tengok isteri lucah tak rasa berdosa, bila suami buat zalim pada isteri tak rasa berdosa, bila isteri khianat amanah suami tak rasa berdosa, bila anak-anak dedah aurat tak duduk elok, tak jaga, tak dididik tak rasa berdosa.
bila manipulate harta benda orang tak rasa berdosa, bila berhutang tak bayar hutang orang tak rasa berdosa. Ini manusia mati rasa. Mati rasa ni kalau orang lelaki mudah nak faham. Mati rasa ni hadisan jauh lebih bahaya daripada mati pucuk. Tu dia untuk faham balik je lah. Jadi ni kuliah tak bertapis nama dia. Jadi saudara muslimin dan muslimat sekalian, ini yang disebut oleh ulama tadi, bahawasanya tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam hidup kecuali dosa yang dilakukan. Maka hadirin sekalian, Masya Allah, tengah-tengah Allah yang memberi warning kepada kita, ingat, mayday, please take attention, bahawa dosa ini bahaya. Allah Azza wa Jalla dalam masa yang sama tetap meraih atas kesalahan yang kita buat itu, sehingga Allah memperkenalkan dirinya. Wahai manusia, fafirru ilallah. Wahai manusia, ayo datanglah kepada aku cepat-cepat. Kenapa? Kerana aku ni Al-Ghaffar. Aku ni adalah Allah yang mengampunkan dosa kamu atas dosa yang kamu lakukan. Aku ni Allah yang menutup dosa kamu atas apa yang kamu bongkarkan. Aku ini Allah yang melindungi dosa kamu atas apa yang kamu display kepada orang lain. Bahkan pada ayat ini Allah guna perkataan fafirru ilallah. Kok nak datang kepada aku, jangan lambat-lambat ya. Kalau boleh berlari. Farra maknanya melompat kijang. Maknanya Allah nak kata, nah wahai manusia, cepat-cepat datang kepada aku ya. Aku ni Al-Ghaffar, Allah yang maha mengampunkan dosa. Cepatlah datang. Allah pun nampak kita heret kaki, sereh. Lambat sangat tu. Fafirru ilallah. Cepat melompat kijang datang pada aku. Oh, tu dia. Allah lebih excited atas kapasiti Allah, sifat Allah yang bernama Al-Ghaffar untuk santuni kita. Masalah kita ni apa dia? Masalahnya kita tak mencari Allah ketika kita buat dosa. Nah, ini masalah kita. Jadi saudara muslimin dan muslimat sekalian, kira-kiranya Allah ketika menyebut Al-Ghaffar, aku ini adalah Tuhan yang menutup, mengampunkan dosa kamu, ayo datanglah kepadaku. Kau datang pun jangan lambat-lambat sangat. Fafirru ilallah. Berlari-larilah kepada aku, biar lompat kijang datang pada aku. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, banyak poin 20 ada ni. Ialah hadirin sekalian, di sana ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh syarak, yang satu sudutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, satu sudutnya menjadikan dosa-dosa yang membahu dalam pundak kita itu dibuang oleh Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus dianggap sebagai ahabbul a'mali ilallah, ibadat yang paling digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Iaitulah solat sunat tahajud. Simple kan bunyi? Solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud, hadirin sekalian, adalah solat sunat yang sangat digemari oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menjadikan da'bus salihin, perhiasan orang-orang salih. Kenapa? Sebab ayo kita rujuk kepada sepotong hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil laili." Yang bermaksud,
Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Hadis ini banyak perbahasannya. Ada yang mengambil secara literal nas ia yang ada Allah turun. Macam mana cara Allah turun? Wallahu a'lam. Sebagaimana disebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan manusia. Macam mana tangan Allah? Wallahu a'lam, tanpa takwil. Macam mana cara Allah turun ke langit dia? Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mentakwilkannya. Mentakwilkan ialah okey, maksud Allah turun itu nak menggambarkan pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Ya. Pandangan pertama apa betul, pandangan kedua betul. Ada yang mengatakan okey, maksud Allah turun itu nak menggambarkan akrab sekali Allah Subhanahu wa taala kita. Betul ke salah? Pun betul. Jadi kita tak payah nak rigid sangat. Oh, ini tafsiran salafi, khalafi, bla bla bla. Akhir sekali hujung jatuhnya tahajud pun tidak. Tak nak. Yang jelas kita ambil secara holistik, semua itu adalah baik untuk kita. Jadi Allah turun ke langit dunia. Apa itu langit dunia? Langit yang paling hampir dengan kita. Nak beritahu betapa dekatnya Allah Azza wa Jalla dengan kita. Dan betapa indahnya suasana ini, tuan-puan. Ayuh kita imbas balik di musim Ramadan yang lepas. Masya Allah, perasan ataupun tidak, kita pada 10 akhir Ramadan lazimnya apa kita buat? Kita all out untuk qiyamul lail, tahajud, masjid surah pembuat ihya, menghidupkan 10 akhir Ramadan. Kenapa tu? Sebab kita diberitahu delegasi para malaikat datang, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikat, Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi kita rasa, ya Allah, malaikat ni hamba Allah yang paling dekat ni untuk berdoa kepada kita pun kita excited. Sedangkan bagaimana pada 1/3 akhir malam Allah Subhanahu wa taala yang turun, wa imma dengan mengambil kefahaman makna yang pertama, kaifiat Allah Ta'ala turun, wallahu alam, ataupun dengan tafsiran rahmat Allah yang turun, ataupun dengan tafsiran dekatnya Allah kita, silakan. Yang paling penting bagaimana suasana itu sangat indah. Baik, Allah turun langit yang ke langit dunia. Allah buat apa? Allah, hadirin sekalian, yang cari kita. La ilaha illallah. Allah yang cari kita. Cari macam mana? Man min taibin fa'atubulah. Manalah di kalangan hamba-Ku yang sibuk meminta ampun, Aku nak ampun dosa dia. Ni Al-Ghaffar ni. Dengan syarat bangun tahajud. Man min mustaghfirin fa'astaghfirulah. Manalah hamba-Ku yang sibuk minta supaya dosa dia aku tutup, kesalahan dia aku nyah, put out, buang, maka sekarang aku nak ampun dosa dia. Man min sa'ilin fa'as'alah. Manalah di kalangan hamba-Ku yang beritahu dia ada masalah, aku nak selesai masalah dia. Mana di kalangan hamba-Ku yang ada hajat, aku nak selesai hajat dia. Dengan syarat bangun tahajud. Maka kira-kiranya hadirin sekalian, signal, simbol hati kita ni hati yang raqiq, hati yang lembut, bukan hati yang qaswatul qalb, bukan hati yang keras tadi, ialah merujuk kepada indikator sejauh mana kita melazimkan diri kita dengan solat sunat tahajud. Makin banyak solat, okey, seseorang yang tak solat tahajud, maka katakan orang ini membiarkan hati dia ni bertepek-tepek dengan dosa, dan dia tidak pun berusaha untuk pergi kepada Allah. Fafiru ilallah al-Ghaffar. Allah yang bersifat al-Ghaffar pada Asmaul Husna yang sedang kita bahas. Ustaz, buat juga tahajud, sekejap tahajud, sekejap terkejut. Maka orang ini hanya menjadi orang yang biasa-biasa dengan Allah.
Oh Ustaz, Alhamdulillah saya sentiasa melazimkan diri saya dengan solat tahajud sampai ke peringkat terkilan saya kalaulah bangun tiba-tiba tak sempat nak solat tahajud. Yes, ini pembuktian saintifik bahawa kita ini memiliki sekeping hati yang benar-benar mahu mendampingi Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Ghaffar. Rasa mujur kalau dapat tahajud dan rasa terkilan kalau tak boleh solat tahajud. Kalaulah duduk pada bottom line ini, Masya Allah, indah tu. Dan Ustaz yakin semua tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah surau di JKR ini adalah ahli tahajud. Sesiapa yang tak sebut insya-Allah, nampak sangat dia bukan ahli tahajud. Ulang suara sekali lagi. Ustaz mendoakan supaya semua tuan-puan adalah ahli tahajud. Dan kali jangan sampai Ustaz ugut macam tu. Kita ni belajar untuk beramal. Buat apalah habiskan masa belajar beria ni Asmaul Husna, kajian Asmaul Husna. Ini bukan kajian yang kecil ni, kajian mengenali Allah. Allah mana? Al-Ghaffar yang ke-14 hari ni, untuk kita menjadi seorang responsif atas apa yang kita belajar. Maka kita terjemahkan dalam bentuk kita beramal dengannya. Baik, maka akhir sekali marilah sama-sama kita membaca akan doa tersebut di muka surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Ghaffar inni as'aluka an taghsila qalbi minal awzari wa as'aluka an tamla'ahu wa an tukhalliqana bi akhlaqi hadzal ismi hatta nastura auratal ikhwani wa nuqabila sayyiati bil ihsani linanala al wajahata fid dunya wal akhirah wa nuhfaza min zalamil ma'siyatil batinati wa zahirati innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina wa nurina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bermaksud, wahai Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berpegang teguh pada perjanjian-Mu dan janji-Mu sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan apa yang telah kulakukan. Aku mengakui limpahan nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui juga dosaku. Ampunlah aku serta tutuplah aib, kesalahan dan kekuranganku.
Tiada yang mengampunkan dosa serta menutup aib dan kesalahan kecuali Engkau. Wahai Allah yang Maha Pengampun, aku mohon kepadamu agar Engkau bersihkan hatiku daripada segala noda. Aku memohon agar Engkau memenuhinya dengan cahaya. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk berakhlak dengan nama-Mu ini, sehingga kami dapat menutup aib pada saudara kami, dan agar kami mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga kami dapat memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat, serta terhindar daripada kegelapan dosa zahir maupun batin. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan semoga selawat dan salam sentiasa dilimpahkan kepada Nabi, Rasul dan cahaya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat baginda. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.